akan fokuskan watak dan kita akan keluarkan peristiwa yang berlaku di sekitar watak untuk memudahkan kita, khususnya kamu, faham apa peristiwa yang berlaku. So ini Patih Arya Gajah Mada. Siapa dia ni, Mary? Siapa dia ni, Mary? Siapa Patih Arya Gajah Mada? Bendahara. Dia ibarat bendahara lah kalau di Melaka kan. Sekarang Perdana Menteri. Perdana Menteri. Di mana? Di Majapahit. Majapahit, betul, thank you. So dia telah menjadikan Raden Alu Awi Kesuma sebagai Ratu Majapahit, dan oleh sebab Raden Galuh Awi Kesuma ni masih kecil, maka Patih Arya Gajah Mada lah yang menjadi pemangku pentadbiran di Majapahit. Dan telah menjadi buah mulut dalam kalangan rakyat Majapahit, kononnya kenapa Raden Galuh Awi Kesuma itu masih tidak dikahwinkan adalah kerana Patih Arya Gajah Mada yang ingin berkahwin dengan Raden Galuh Awi Kesuma supaya dia boleh menjadi Betara Majapahit. Jadi untuk mengelakkan perkara ini terus menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat Majapahit, Patih Arya Gajah Mada akhirnya mengambil keputusan untuk mencarikan suami untuk Raden Galuh Awi Kesuma. Itu dalam episod 1. Berasa jelas, ha? Oke, so kalau kamu lihat, kamu punya soalan tu, soalan latihan yang cikgu ada bagi pada kamu tu, kalau kamu alert, setiap apa yang cikgu cakap ni boleh menjawab soalan-soalan yang ada di dalam kamu punya latihan. Jadi sementara cikgu explain, mungkin ada soalan tu yang kamu boleh jot down jawapan dia. Ya, so yang ini cikgu rasa tidak masalah, sedikit refreshing. Okay, Angel, apa itu si penyadap? Kemarin kita belajar tentang si penyadap kan? Betul? Penyadap? Siapa itu penyadap? Apa pekerjaan penyadap? Macam dalam slide ni, apa kerja dia ni? Si penyadap. Panjat pokok kelapa. Panjat pokok kelapa, dia pergi ambil nira untuk dijadikan minuman. Jadi apa peristiwa penting yang berlaku di sekitar si penyadap ni ialah dia telah menyelamatkan Raden Perlan Langu. Raden Perlan Langu, anak Raja Tanjung Pura, terdampar di pantai apa namanya? Siapa tahu nama pantai tempat dia terdampar? Pantai apa? Pantai Begawan. Pantai Begawan. Dirna ke tu? Ya, cikgu. Ya, Pantai Begawan kerana dia punya perahu telah dipukul ombak. Lalu dijadikanlah oleh si penyadap yang menemui Raden Perlan ni terdampar di pantai itu. Dia ambil, dijadikan anak angkat. Dia namakan Kimas Jaya. Setiap hari dia bilang Kimas Jaya ni akan jadi Betara Majapahit. Dan si penyadap ni dia meminta supaya Kimas Jaya kalau sudah jadi Betara, jadikan dia sebagai Patih Gajah Mada. Tujuan dia untuk apa tu konon? Kenapa konon tu si penyadap mau dia dijadikan Patih Gajah Mada oleh si Kimas Jaya? Kenapa? Hello? Sebab dia mau ada kuasa, dia mau tingkatkan mobility sosial dia. Yes, supaya dia akan memperoleh kuasa dan status dia akan semakin meningkat. Dan ini akan dianggap sebagai cara Kimas Jaya membalas jasa si penyadap yang telah menyelamatkannya ketika hanyut itu hari. Okay, so Kimas pun setuju. Okay, so far itu cikgu rasa kamu faham ya. Kalau ada yang tidak faham, tolong tanya. Mary, okey kah? So far okey cikgu. Okey ya. So ini episod ketiga Bakal Ratu Majapahit.
Kimas Jaya ni kamu tahu nama dia tadi Raden Perlan Langu. So Kimas Jaya ni dia kahwin dengan Raden Galuh Awi Kesuma dan betul-betul dia jadi Betara Majapahit seperti yang dijangkakan oleh ayah angkatnya iaitu si Penyadap. Tapi kan kamu tahu kemarin si Betara Majapahit ni dia berasa berbelah bahagi untuk menunaikan janjinya kepada Penyadap untuk melantik Penyadap sebagai Pati Gajah Mada kerana Pati Gajah Mada yang sedia ada tidak melakukan sebarang kesalahan, lagi pula dia seorang pegawai yang sangat berwibawa. Jadi akhirnya dicadangkan oleh Pati Arya Gajah Mada agar Ratu Majapahit ni ataupun Kimas Jaya ini menjadikan si Penyadap ini sebagai Ketua Penyadap yang bergelar Patih Adikara. Okey, cikgu ada satu soalan. Di sini dalam slide ni tidak keluar, kemarin cikgu ada tulis. Selepas Kimas Jaya ni menjadi Betara Majapahit, siapa nama dia? Sang Aji Jayaningrat. Pandai Silif, betul, Sang Aji Jayaningrat. Hasil perkahwinan Sang Aji Jayaningrat alias Kimas Jaya alias Raden Perlan Langu ini dengan Raden Galuh Awi Kesuma, mereka memperoleh seorang putri dinamai Raden Galuh Cendrakirana. Rumusannya, perkahwinan di antara Raden Galuh Awi Kesuma dan juga dengan Sang Aji Jayaningrat seperti yang diramalkan oleh Penyadap benar-benar terjadi dan menjadikan si Kimas Jaya ini sebagai Betara Majapahit. Dapat seorang putri Raden Galuh Cendrakirana. Next, dalam episod menjalin hubungan Muhibah, Melaka dan Majapahit. Watak utama kamu di sini ialah siapa? Sultan Mansur Shah. Pandai. Siapa punya suara tu, ha? Sultan Mansur Shah. Suara siapa tu? Silif? Ya, cikgu. Okey, bagus. Silif rajin, oh. Yang lain muncul bah kamu. Ebil muncul lah. Okey, so Sultan Mansur Shah nama sebenarnya ialah Ebil, siapa Ebil? Siapa nama sebenar Sultan Mansur Shah? Ebil. Lupa cikgu. Oh kan, baru kemarin kita bincang nih, macam mana boleh lupa nih. Andy. Enggak cikgu. Siapa? Sultan Abdullah. Raja Abdullah. Tahniah, betul, Raja Abdullah. So Sultan Mansur Shah ni, bila dia pergi ke Majapahit untuk meminang tadi, puteri tadi, Raden Galuh Cendrakirana, dia tidak pergi bawa semua pembesar tapi dia tinggalkan pembesar-pembesar penting seperti Bendahara Paduka Raja, Sri Naradi Raja dan Sri Wijadi Raja. Soalan cikgu, mana Sonia? Ada Sonia kah? Ya, cikgu. Ya Sonia, kenapa Sultan Mansur Shah tinggalkan Bendahara Paduka Raja di Melaka? Apa dia tidak bawa pergi Majapahit? Sonia, cepat. Not sure, cikgu. Not sure, tapi kau ada jawapan? Tidak. Hai, macam mana boleh jadi begitu, tidak jawapan? Mana si Sandra? Cikgu ada cakap nih kemarin. Sandra Natasha. Yes, madam. Halo. Sandra, kenapa Sultan Mansur Shah tidak bawa Bendahara Paduka Raja ke Majapahit? Cikgu, saya lupa. Oh sedih, kamu orang lupa nih. Sulit. Cikgu semua try. Siapa tuh? Dena? Ya cikgu. Okey, Dena. Silakan. Sebab itu yang saya ingatlah cikgu. Sebab dia takut nanti di Melaka tiada yang jaga tuh dia punya pemerintahan. Okey, so Ya, apa cikgu. peranan Bendahara Paduka Raja di situ? Dia yang
urus dia punya pentadbiran. Dia Betul. tolong si Sultan Mansur Shah. Betul, Tahniah. Artinya di situ Bendahara Paduka Raja bertindak sebagai pemangku Sultan Mansur Shah. pemangku raja, yaitu Sultan Mansur Shah, ya, pemangku raja. Kalau Sultan tu tiada di negeri tu, semada dia keluar ke tempat lain, maka bendahara lah yang menjadi pemangku raja yang menjalankan tugas-tugas pentadbiran negeri. Suatu sebab Bendahara Paduka Raja tidak dibawa ke Majapahit. Okey. So ketika di Majapahit berlakulah peristiwa Sultan Mansur Shah disuruh oleh Betara Majapahit pasang sarung pada 40 keris oleh Betara Majapahit. Macam mana Sultan Mansur Shah ni boleh berjaya kasih sarung 40 keris tu tanpa dicuri oleh Perlenteh? Siapa yang bantu dia? Siapa yang dia suruh? Kristianus. Tun. Nah, ada orang Bijaya Sura. betul, Tun Bijaya Sura. Kristianus jadi perempuan sudah kan? Tun Bijaya Sura. Okey, macam mana Tun Bijaya Sura dapat Rex juga mau soal kamu nih Rex, macam mana Tun Bijaya Sura boleh selamatkan 40 keris tu? Tidak kena curi. Apa dia punya usaha? Jawab cikgu, jawab. Ini baru refreshing nih kemarin, kena refresh balik supaya kamu tidak lupa. Okey Mary, cikgu refresh begitu Ada masalah Mary? Ya, tidak masalah juga. Okay. Dia suruh orang jaga. Okey. Berapa orang dia suruh jaga? 40 orang jaga. Okey, kenapa dia suruh orang jaga tu Rex? Rex ni ada headphone. Tapi kenapa main type? Ayah badang. Setiap keris satu orang. Okey, pandai. Betul Rex. 40 orang perawangan disuruh oleh Tun Bijaya Sura untuk jaga itu keris supaya tiada pencuri yang dapat curi itu keris semasa dalam usaha untuk memasang sarung. Jadi itu yang menggambarkan kebijaksanaan Sultan Mansur Shah yang pertama. Okey, kemudian Sultan Mansur Shah ketika di Balai Rung, di Balai Mengadap dengan Betara Majapahit, kamu tahu ada seekor anjing yang ditambat di hadapan Sultan Mansur Shah oleh Betara Majapahit. Soalan cikgu, kenapa Betara Majapahit pergi ikat itu anjing di depan Sultan Mansur Shah? Kenapa? Sebab dia mau menghina darjat si Sultan Mansur Shah. Ya, betul. Sebab Betara Majapahit ingin merendah-rendahkan maruah Sultan Mansur Shah. So siapa yang selamatkan maruah Sultan Mansur Shah selepas itu? Siapa masih ingat? Okey, kita habis sudah ni dia kahwin dengan Raden Galuh Cendrakirana dan dia dapat putra nama dia Raden Dekelang. Siapa yang selamatkan maruah Sultan Mansur Shah daripada terus-menerus diperlekehkan oleh Betara Majapahit? Tun Bijaya Sura. Tun Bijaya Sura. Tun Bijaya Sura. Apa dia buat? Cuma dengar dulu sebelum cikgu tayang slide. Apa dia buat? Dia menari. Dia ada 3 tarian dia. Okay. Berapa jenis tarian dia? 3. Okey. Saya mau dengar satu tarian dia. Angel, apa nama tarian? Satu. Main tiang. Mesti main tiang kah? Ya. Itu dia. Siapa tu yang main tiang? Angel? Siapa tu? Ya. Angel bukan main tiang, tarian tiang. Itu Sama nama, lebih. bukan nama tarian dia, bukan tarian tiang. Itu kita perempuan. Oke, iya tarian tiang Apa nama juga. tarian dia? Kamu sudah saya punya buku itu. Jangan kau bilang pole dance, Tarian apa? Cari kau punya notes mana? Mana nih yang dimain? Ada. Mana yang dimain? Tiang tuh. Mana dia main tiang apa? Main tiang. Alabi, cikgu, Cari. Rosen. Tarian apa Mana Rosen? itu? Ada 3 tuh tarian dia. First punya tarian. Tarian sapu-sapu rengit. Okey.
Oke, Angel tarian sapu-sapu rengit 1, betul. Fitri. Tarian berkeliling gelagat, Rosen. Cikgu. Adrian, tarian berkeliling gelagat. 1 lagi. Tarian entar. Dan genta. Yes, tarian utar-utar dan genta. Vanessa. Muncul Vanessa? Muncul. Thank you, Adrian. Vanessa, mana satu tarian yang menyebabkan anjing yang ditambat di depan Sultan Mansur Shah itu terkejut dan dia lari piutan? Tarian Mana utar-utar dan genta, Cikgu. Andayo dia, bagus. Ebil. Dari tadi si Ebil sibuk tangannya. Ebil, Apa, Ciyo? macam mana tarian utar-utar genta itu ditarikan? Tuh apa? Shield, Ciyo. Apa? Perisai kan, dorong kasih goyang-goyang gitulah. And then? Terus dalam tuh perisai ada lonceng-lonceng. Itu yang bikin tuh anjing terkejut terus lari. Oke, betul. So, Tun Wijayasura pakai dia punya perisai yang dipasang genta, lalu dia kasih gemerincing bunyi di depan tuh anjing sampai tuh anjing terkejut, lari di hutan. So, lanjutan daripada itu, marwah Sultan Mansur Shah pun terjagalah. Sebenarnya tujuan si Tun Wijaya buat begitu adalah untuk menjaga marwah Sultan Mansur Shah daripada terus diperlekehkan oleh Betara Majapahit. Oke, tarian yang kedua, tadi siapa sebut tuh? Adrian, dia sebut tarian sapu-sapu rengit. Angel, tarian sapu-sapu rengit. Oke, soalan cikgu kepada, ada Esther kah? Gue tengok alfabet nama nih di sini. Ada Esther? Esther ada? Brenda ada? Ini ke orang nih. Ada caleg masuk kah? Tiada, ini anak dikerja nih mungkin. Dirna, oke Dirna. Macam mana tarian sapu-sapu rengit itu ditarikan? Dalam soalan cikgu tuh, bagaimanakah ketiga-tiga tarian itu ditarikan? Nomor 1 sudah ada. Tarian sapu-sapu rengit macam mana dia tarikan? Tun Wijayasura. Macam mana Tun Wijayasura menarik tarian sapu-sapu rengit? Cepat. Ingat tuh cikgu. Diri ke sana. Sila berdiri, dihukum berdiri. Ada tidaknya. Abigail ada? Sinindak. Mana Abigail Sinindak? Ada. Eli ada. Sebelah Angel ya tuh si Eli. Eli, kamu pergi mana? Kamu pergi bikin kopi, bancu kopi kah? Merilina, dia pun tidak masuk kah? Sedengar musik. Oke, jawab soalan cikgu tadi. Macam mana itu tarian sapu-sapu rengit ditarikan? Dia dengar musik mana lah dia dengar suara cikgu ni? Siapa mau jawab? Ada orang mau jawab? Cikgu, Yes, siapa nih? Vanessa ya. Macam mana tuh tarian ditarikan? dia meluncur kaki di depan Betara Majapahit. Pandai Vanessa, betul. Ambil itu sebagai jawabannya. Tun Wijayasura luncurkan kedua-dua kaki dia di hadapan Betara Majapahit. Itu memalukan tuh, menyindir Betara Majapahit. Bolehkah seorang pembesar biasa meluncurkan kaki di hadapan Betara Majapahit? Secara logiknya tidak boleh. Tetapi kenapa Tun Wijayasura berani buat? Sebab dia membalas perbuatan Betara Majapahit. Betara Majapahit yang tadi ikat anjing depan Sultan Mansur Shah. Tadi Betara Majapahit malukan Sultan Mansur Shah. Dia ikat anjing di depan Sultan Mansur Shah. Nah, sekarang saya pula, Tun Wijayasura, saya pula permalukan Betara Majapahit. Saya lunjur kaki saya di depan Ratu Majapahit itu. Itu satu. Oke, itu tarian tentang sapu-sapu rengit. Tarian ketiga, tarian berkeliling gelagat yang bilang si Angel tadi, tarian tiang. Tiada tarian tiang, tunggu depannya tarian tiang. Itu kita punya istilah sahaja. Tarian sebenar, tarian berkeliling gelagat. Oke, mana si Walat? Ada kami? Tidak kah, Merilina? Sinil? Tidak. Mira?
Nanti cikgu tanya orang yang sama aja nih soalan, ada pula yang terasa hati saya tidak kena tanya. Cikgu panggil nama tidak mau muncul. Lo dengar kah? Dengar Rex. Oke, Oke. Rex mau jawab macam mana Tidak, itu Cikgu. tarian berkeli. Oh, apa? Apalah Cigo? Apa? Tarian apa? Macam mana itu tarian berkeliling gelagat kena kasih tari. Tarian gelagat apa? Apa? Saya cek lo. Ya, sekejap. Cigo, semua try jawab, boleh kah? Nah, Cigo, kasih Adrian lah. Tidak, kau dulu jawab. Saya, Jepang, Balik. mana satu? Siapa Tarian mau try apa? jawab? Oh, Keliling keliling gelagat. Mhm. Apa tuh? Yang dia sapu-sapu Ayun, sapu tangan ayun tuh. sapu tangan. Ah, Ya, sapu tangan. Macam mana sapu tangan? dia Ya, kasih gitu-gitu ayun lah tuh. Pusing-pusing. tuh Raja. Dia main pasut. Pandai-pandai aku main kasut. Pandai-pandai Kena main kasut. wajah penjawat itu Wijaya Betara Majapahit dan hampir kena wajah Betara Majapahit. Ya, betul. Ada mau tambah? Rex? Ngamlet tuh Cigo. Ngamlet tuh kan? Tapi yang saya ingat Cigo cakap kemarin menari tiang kan. Iya, itu istilah Cigu tapi jangan kamu Oh. pakai dalam jawaban mati Cigu. Oke Cigo. Tarian tiang. Itu cara mudah untuk kamu tahu bentuk tarian dia. So kalau pole dance itu kan dia pusing di tiang sambil dia kibas itu tuala sapu tangan Sultan Mansur Shah, ada pusing begini. So itu sapu tangan milik Sultan Mansur Shah kena muka penjawat Majapahit dan hampir kena muka Betara Majapahit. Oke, itu cara tarian itu ditarikan. Oke. So itu 3 tarian. So kita masuk betul lah itu cara bagaimana Tun Wijayasura memulihkan marwah Sultan Mansur Shah yang telah dipermalukan oleh Betara Majapahit. So next, ini telatah anak-anak Raja Melaka ini sudah kita bincang. Tun Wijayasura. Kemudian Hang Tua 5 bersaudara naik balai larangan. Ini pun kamu tahu. Oke, balai larangan itu apa ya? Azrina? Apa itu balai larangan? Handsome kan Hang Tua? Patutlah. Itu perempuan-perempuan di sana kan semua gila Hang Tua. Azrina ada kah? Andy, kalau Azrina nanti ada giliran Andy. Andy boleh bersuara kah? Andy? Oke, kenapa? Apa itu balai larangan? Itu soalan Cikgu. Apa itu balai larangan? Andy? Apa? Ada nggak si Andy ini mau menjawab? Saya tidak dapat mikrofon. Diana ada? Apa Andy? Yang penting kamu dapat dengar lah. Diana? Diana pun tiada kah? Dirna Ya, Cikgu. Oke, Diana, apa itu balai larangan? Di depan Cikgu cari dulu. Coba kau cari di dapur. Kalau Apa Cigo soalan dia? apa itu balai larangan? Itu soalannya. Senang nggak? Siapa tahu apa itu balai larangan? Mari coba cakap nih. Wah, kopi Orex, ada roti. Siapa tahu Cikgu apa itu balai larangan? Itu Tempat putri-putri. Yes, tempat putri-putri raja. Tiada orang boleh masuk sana melainkan putri-putri raja. So ini 5 orang lelaki pergi naik sana. So apa yang terjadi Hang Tua? Tentunya bila diorang naik itu balai larangan, itu bulu balang di bawah akan radaklah pakai mata dengan tombak. Habis karena radak-radak tu lantai untuk bunuh ataupun cederakan ni 5 orang. Tapi kehebatan Hang Tua di sini adalah dengan hanya menggunakan keris dia telah berjaya memancung ratusan mata tombak yang diradak di lantai. Dan Hang Cipat kumpul mata tombak, Hang Kasturi ikat itu tombak, Hang Lekir dan Hang Likiu angkat itu tombak. Jadi walaupun berlaku kekecohan di situ pada waktu itu, tetapi Betara Majapahit tidak memarahi
Hang Tuah dan kawan-kawan dia lah. Oke, so kita teruskan. Next slide. Oke, ini di sini. Ini kemarin kita tidak sempat, saya rasa kita teruskan hari ini. Memohon jejahan kembali. So, kamu sudah tahu Sultan Mansur Shah akhirnya kawin dengan Raden Galuh Cendera Kirana. Dapat, ini baru kawin lah, sebenarnya dong belum dapat anak, baru kawin. So, sebelum diorang balik ke Melaka, Sultan Mansur Shah meminta Tun Wijayasura dan Hang Jebat untuk menghadap Betara Majapahit memohon diberikan tanah jajahan. Oke, meminta diberikan tanah jajahan diorang. So, Tun Wijayasura telah masuk menghadap Betara Majapahit dan meminta agar Indragiri diberikan kepada Melaka. Oke, approve. Jadi Indragiri pun diserahkan kepada Melaka oleh Betara Majapahit. Sebab Betara Majapahit tahu Sultan Mansur Shah itu bukan lagi orang lain tetapi menantu dia. Okay, so kemudian Hang Jebat pula minta Jambi dan Tungkal. Okay, Jambi dan Tungkal. Okay, kemudian yang ketiga, Hang Tuah ni dia spesial sikit sebab Sultan Mansur Shah ni entah bukan Sultan Mansur Shah, Betara Majapahit suka dengan Hang Tuah. Ketika dia suruh Hang Tuah menari, Hang Tuah ini telah menari seperti burung merak yang menggigil. Menggigil itu artinya burung merak. Kamu imagine dia buka dia punya sayap. So itu bentuk tarian yang ditarikan oleh Hang Tuah di depan Betara Majapahit. So bila Betara Majapahit nampak tarian ini, dia kemudian berasa sangat gembira lalu menganugerahkan siantan kepada Hang Tuah. Cuma yang spesialnya, kalau Indragiri, Jambi dan Tungkal ini dianugerahkan kepada Melaka, tetapi siantan ini dianugerahkan kepada Hang Tuah. Artinya, siantan itu adalah di bawah hak milik Hang Tuah dan cucu cicit dia, seluruh keturunan dia. Bukannya hak milik Sultan Melaka. Oke, sebab ada dinyatakan di dalam buku itu, sekejap juga ambil buku, bagaimana siantan itu dianugerahkan kepada Hang Tuah dan Sultan itu sendiri, Betara Majapahit sendiri ada cakap di situ. Dia kata, oke, kita tengok muka surat berapa. Surat 129, renggan atas ya. Kita berikanlah siantan itu kepada anak kita. Tetapi Laksamanalah yang memegang siantan itu sampai kepada anak cucu Laksamana. Artinya di sini, walaupun siantan itu dianugerahkan kepada Sultan Melaka, anak kita itu artinya Sultan Melaka, anak menantu Betara Majapahit. Tetapi Laksamanalah yang menjaga siantan itu. Artinya Laksamanalah yang bertanggung jawab memegang, menjaga, menghak milikkan siantan itu sehinggalah kepada anak cucu Laksmana Hang Tuah. Okey, sampai dia bilang di sana, kalau lain daripada segala anak cucu Laksmana yang pegang siantan, binasalah siantan. Okey, dia bilang kalau bukan Hang Tuah yang jaga itu siantan, bukan Hang Tuah yang jaga pegang itu siantan, siantan akan musnah. Okey, so faham di sini kesimpulannya apa yang berlaku. Sebelum Sultan Mansur Shah balik ke Melaka selepas berkahwin dengan Raden Galuh Cendera Kirana, baginda telah berjaya memperoleh 4 kawasan jajahannya, iaitu Indragiri, Jambi, Tungkal, dan Siantan. 4 ya. Okay, so sekarang boleh cikgu teruskan kah? Boleh? Jap, cikgu. Ya. Maksudnya tadi maksudnya si Sultan Melaka minta Tun Wijayasura kasih tahu Betara Majapahit untuk ambil Indragiri. Lepas tu si Sultan Melaka juga suruh si Hang Jebat untuk cakap sama si Raja Majapahit untuk ambil Jambi sama Tungkal. Yang Hang Tuah ni, ini si Betara Majapahit sendiri yang kasih si Hang Tuah dan bukan permintaan Sultan Melaka. Iya kah? Oke, coba kita lihat buku tuh, muka surat 128. Surat 128. Oke, so di perenggan pertama tuh yang perenggan E156 tapi di bawah. Oke. Maka dikurniakan oleh Betara Majapahit. Itu artinya yang di atas Hang Jebat meminta Jambi dan Tungkal.
kemudian maka titah baginda, kami pun lupa berpesan kepada Hang Jebat memohonkan Jambi dan Tungkal tadi, pergilah Laksmana kita titahkan mohonkan Siantan. Sepatutnya Jambi, Tungkal dan Siantan ini tadi, Hang Jebat minta sekali masa dia minta Jambi dan Tungkal. Tapi oleh sebab Sultan Mansur Shah lupa pesan agar minta Siantan itu, maka sebab itu yang dianugerahkan Jambi dan Tungkal. Kita pergi ke perenggan berikutnya, B131. Laksmana menyembah pergi menghadap Betara. Kemudian Laksmana pun bercakap, Tuanku, Paduka Anaknda. Paduka Anaknda itu artinya ialah menantu Betara Majapahit, yaitu Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah memohon Siantan, artinya Sultan Mansur Shah minta Siantan. Jadi jawab Betara Majapahit, hei Laksamana, jikalau sungguh Sultan Mansur Shah, ingat anak kita tuh, asal dicakap anak kita artinya Sultan Mansur Shah ya, sebab itu anak menantu dia. Kalau benar Sultan Mansur Shah mahu Siantan, kamu menarik dulu. Hang Tua, dia bilang, itu adalah permintaan Betara Majapahit, kau menarik dulu. Oke, jadi Laksmana pun menarik. Laksmana pun menari. Oke, sebab di sini dia bilang Betara Majapahit kita tiada memandang Laksmana menari. Telah masyhur Laksmana pandai menari. Oke, artinya di sini dia bilang Betara, kalau betul Sultan Mansur Shah mahu Siantan, saya mau kamu sekarang nih Hang Tua menari dulu. Tunjukkan dulu tarian kamu, sebab saya belum pernah nampak kamu menari, sedangkan saya dengar kamu sangat pandai menari. Setakat tu faham? Paham juga. Oke, juga teruskan. Jadi Laksmana pun di perenggan berikutnya menari seperti merak mengigal di dalam talam. So macam cikgu cakap tu kan, merak tu, burung merak, dia mengigal tu yang dia buka sayapnya begitu kan. Dan dia menari, itu burung merak menari di atas talam. So kamu boleh bayangkan macam mana bentuk gerak tubuh Hang Tua ketika menari tarian seperti merak mengigal. Jadi setelah habis dia menari, Betara Majapahit pun menyerahkanlah Siantan kepada Hang Tua. Ini dialog dia di atas muka surat 129. Maka kita Betara Majapahit, kita berikanlah Siantan itu kepada Sultan Mansur Shah. Tapi Hang Tua lah yang pegang Siantan itu. Maksudnya, walaupun Siantan itu dianugerahkan kepada Raja Melaka, yaitu Sultan Mansur Shah, tetapi yang memilikinya itu sebenarnya, yang memegang, menguasainya itu adalah Hang Tua. Hanya Hang Tua dan anak cucu dia. Oke, boleh paham? Yang itu? Sini ya. Ada di sana. Ada soalan? Mary, jelas ke tuh Mary? Seartinya Siantan itu telah dianugerahkan kepada Sultan Mansur Shah, tetapi yang berhak untuk menjaga, memegang Siantan itu haruslah Hang Tua sahaja dan anak cucu dia. Bisa ngerti? Boleh juga. Oke, kalau tidak paham tanya saja. Saya suka kalau kamu tanya, jangan kamu diam ya. Oke, next kita teruskan Hang Tua dihukum bunuh. Oke, dalam episode ini kamu tahu Hang Tua ini adalah Laksmana. Dia selalu gelar diri dia Laksmana. Dia dapat gelaran Laksmana itu ketika dia pertama kali membunuh orang Jawa yang mengamuk berkokol-kokol, yang dia buang dia punya golok Sunda tuh. Hang Tua pergi ambil golok Sunda tuh, tikam itu orang Jawa mengamuk tuh mati. Oke, sejak sana dia menggelarkan dirinya itu Laksmana. Oke, Hang Tua nih salah satu kebaktian dia yang menunjukkan taat setianya Hang Tua kepada sultannya, Sultan Mansur Shah, ialah ketika dia menyelamatkan kuda raja. Oke, di dalam sini ada peristiwa kuda raja ini dia jatuh dalam kolam najis. Artinya dalam kolam kolam najis. So of course bila ini kuda jatuh dalam kolam najis, tidak orang yang berani mau pergi ambil itu
itu kuda, kamu imagine bah itu kuda jatuh dalam kolam najis, tai semua di sana. Tiada orang berani pergi ambil. Tetapi Hang Tua oleh sebab rasa setianya kepada Sultan Mansur Shah, dia sanggup terjun ke dalam kolam najis itu dan selamatkan kuda itu. So sebab itulah Sultan Mansur Shah sangat sayang akan Hang Tua. Cuma apabila Hang Tua, dia salahkan sudah naik bujang. Dia sudah naik bujang, dia pun telah melakukan permukahan ataupun dia bermuka. Bermuka ni artinya berzina. Berzina dengan dayang raja. So ini adalah salah satu bermuka dengan dayang raja ni, dia terkandung dalam pembangunan negara, yaitu undang-undang dan peraturan. Orang yang melakukan kesalahan bermuka menggunakan hak milik raja seperti dayang, dia memang akan dijatuhkan hukuman bunuh. Sebab itu, walaupun Hang Tua itu seorang hamba yang sangat dikasihi oleh Sultan Mansur Shah, tetapi oleh sebab Hang Tua ini telah melanggar undang-undang dengan menggunakan hak raja, yaitu bermuka dengan dayang raja, maka Hang Tua telah dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi Sultan Mansur Shah pun bilang, Sri Naradiraja, kau pergi bunuh Hang Tua sebab Hang Tua telah bermuka dengan dayang saya. So Sri Naradiraja ini kemudiannya bawalah Hang Tua ni, bawa Hang Tua untuk dihukum bunuh. Tapi sebelum dia jatuhkan hukuman bunuh, Sri Naradiraja ni berfikir, dia tahu Hang Tua ini bukan orang yang sembarangan, bukan hamba raja yang sembarangan. Dia seorang yang sangat setia dan berbakti kepada raja. Bayangkan saja yang dia selamatkan kuda raja yang jatuh di kolam najis. Sanggupkah kamu pergi terjun kasih selamat kucing kamu yang jatuh dalam kolam najis? Kamu sanggup? Kamu punya kucing sendiri yang harga 2.000 ke 3.000, kamu sanggupkah terjun? Saya tidak pikir ada orang sanggup terjun kolam najis untuk selamatkan sesuatu yang disayangi oleh orang lain tapi bukan milik dia. Kalau milik sendiri itu mungkin satu hal lah. So oleh sebab itu, Sri Naradiraja, selain itu Sri Naradiraja juga rasa Hang Tua ni bermuka dengan dayang raja. Dia belum sampai masa dia untuk dibunuh. Jadi akhirnya Sri Nara bilang, kalau begini saya pasung sajalah Hang Tua ni di dusun. So Hang Tua pun dipasung di dusun di Hulu Melaka. Dusun tu milik Sri Naradiraja. So di sini bila ada perkataan dusun, secara otomatik kamu juga boleh nampak ini adalah aspek pembangunan negara dalam bidang ekonomi. Ekonomi, yaitu kegiatan sosial, kegiatan ekonominya berdusun. Setakat ini boleh faham untuk ini peristiwa dalam sekitar Hang Tua dihukum bunuh? Boleh. Semua oke. Yes. Jadi maksudnya dia dipasung, dia mati sudah lah tuh? Tidak, dia tidak mati. Dipasung artinya dia kena ikat lah, supaya dia tidak boleh berjalan, dia tidak boleh lari. Dia kena ikat. Kaki kena ikat, tangan kena ikat, macam tu. So dia tidak mati, dia masih hidup, cuma dia macam kena penjara lah begitu. Kalau konsep kita sekarang dia kena penjara lah, supaya dia tidak boleh kemana-mana. Oke? Oh cikgu, saya ingat pasungnya yang potong kepala itu cikgu. Ya itu lah cikgu. Itu pancung. Itu pancung. Oh, oke. Ya. Oh, bagus juga lah Vanessa tanya. Kalau pasung tuh dia masih hidup, dia cuma di tangan dia diikat, kaki dia diikat supaya dia tidak boleh kemana-mana. Sebab kalau aku baca di dalam buku ini pun sebenarnya itu adalah permintaan Hang Tua sendiri. Coba tengok muka surat 131. Mula dari 130 di bawah lah, 130. Perenggan B133 tu. Maka ada seorang dayang-dayang raja, orang keluar masuk, bermuka dengan Hang Tua. So Hang Tua memang bermuka dengan dayang raja. Diketahui oleh Sultan Mansur Shah, murka, Hang Tua disuruh bunuh kepada Sri Naradiraja. Ini kamu faham? Raja murka sebab Hang Tua bermuka dengan dayang dia, lalu raja suruh Sri Naradiraja bunuh Hang Tua. Kemudian apa yang berlaku? Sri Naradiraja bawa Hang Tua pulang ke rumah dia sambil berfikir,
Hang Tuah ini bukan barang-barang orang. Artinya Hang Tuah bukan orang sembarangan. Tiada dua orang seperti Hang Tuah di dalam negeri ini pada zaman ini. Kalau dia mati, di mana Sultan Mansur Shah dapat hamba seperti Hang Tuah? Itu cikgu translate terus perenggantu kepada ayat biasa. Di mana Sultan Mansur Shah akan dapat hamba seperti Hang Tuah yang sanggup terjun pergi kolam najis contohnya lah kan. Oleh itu dia bilang, lagipun dia bilang belum sampai dosanya patut dibunuh. Belum lagi sampai masa dia dibunuh hanya kerana kesalahan dia bermuka. Lepas tu sampai bila dia sudah berfikir begitu, dia pun bercakap kepada Hang Tuah. Jadi Hang Tuah pun bilang, macam mana sahaja Sri Naradiraja mau buat dengan saya ikut. Cuma saya cadang, dia bilang, pasunglah saya supaya saya jangan berjalan. So kalau kamu nampak di sana, di muka surat 131 ada perkataan sahaya. Sahaya dalam konteks ini, dalam konteks ayat ini bererti saya. Saya ya. Tapi dalam bahasa Melayu kita, sahaya itu boleh memberi dua konotasi maksud. Satu, sahaya itu yang merujuk kepada saya. Dua, sahaya itu merujuk kepada hamba. Nanti kamu akan jumpa bagaimana sahaya itu diputar-belitkan sebagai hamba dalam episod yang selepas ini cikgu terangkan. So di sini, Hang Tuah meminta agar dia dipasung supaya dia jangan berjalan. So cuma apa yang berlaku, Hang Tuah dia pasung tuh di dusunnya di hulu, okay, dia pasung. Hang Tuah kemudian dia sampai persembahkan Sri Naradiraja pergi menghadap Sultan Mansur Shah. Dia bilang, sudah mati Hang Tuah, saya sudah bunuh. Yang kamu jumpa mungkin yang kamu heran lah, kamu tanya. So Sri Naradiraja memaksudkan kematian Hang Tuah. Hang Tuah dia tidak bunuh, dia tapuk sana di dusun di Hulu Melaka. Dia pasung, dia tapuk di sana. Tapi dia menghadap Sultan Mansur Shah, Sri Nara menghadap Sultan Mansur Shah, dia bilang, saya sudah bunuh Hang Tuah. Sebab kalau titah raja kamu tidak laksanakan, itu adalah satu derhaka. Jadi Sri Naradiraja terpaksa tipulah, sudah saya bunuh, dia bilang. Nasib baik tidak kena minta bukti pembunuhan kepala Hang Tuah kan begitu kan, nasib baiklah tidak kena minta. Jadi kemudian Hang Tuah ni diberi makanan lah, kalau kamu baca sana, dia sebenarnya diberi makanan yang pelbagai jenis, tapi dia yang oleh kerana terlampau berduka cita kan, dia pun jadi kurus lah. Dia makan hati berulam jantung atau mungkin kekesalan dia di sana, kenapalah saya bermukah dengan dayang raja. Mungkin itu satu. Ataupun kenapalah saya dihukum bunuh oleh raja. Mungkin itu dua. So tidak dinyatakan kenapa dia berduka. Okay. Faham? Untuk dihukum bunuh? Faham? Paham juga. Totally, betul-betul faham? Tidak soalan? Tidak? Paham cikgu. Okey, so kita teruskan. Next ialah perhubungan dengan negeri China. Ini best. Dengar anjing cikgu tu. Anjing Betara Majapahit yang lari ke hutan. Okey, ini perhubungan dengan negeri China. Di peringkat awal, China ingin menjalin hubungan dengan di peringkat awal, China telah mengirim sebuah pilau. Kalau kamu ingat, dulu pun China ada kirim pilau kan? Semasa diorang pergi cuba mematahkan serangan Raja Suran, niat Raja Suran untuk menyerang China. Kamu masih ingat? Pilau, apa itu pilau? Yang dulu-dulu kalau kamu masih ingat. Yang Perdana Menteri Cina kasih kirim pergi laut, pergi kamu jumpa dengan Raja Suran punya rombongan untuk batalkan niat Raja Suran serang Cina kerana menggambarkan jauhnya Cina itu dari Singapura. Apa isi itu pilau waktu itu? Cikgu tanya apa isi itu pilau semasa dorang mau pergi serang Cina kata cikgu? Yes, apa isi pilau yang dari rombongan dari Cina yang pergi jumpa dengan Raja Suran? Kan Raja Suran waktu itu di Singapura, diorang mau pergi ke Cina, belayar ke Cina untuk serang Cina. Tapi Cina jumpa diorang di Singapura
ada bawa sebuah pilau. Pilau itu ada isi apa? Cikgu bagi keluar. Satu, orang tua yang tiada gigi. Dua, Cikgu bukan jarum bekarat kah? Jarum bekarat. Tiga, ada tiga benda. Pokok cikgu. Yes, pokok tu macam mana? Pokok ada buah. Pokok-pokok kesemak dan segala jenis pokok yang sudah berbuah. Dan itulah isi pilau, betul. Masih kamu ingat, bagus. Dulu itu pilau dalam masa kami mula jalan dari Cina, kami yang tua, orang tua tidak gigi ni, dia bilang masih lagi muda belia. Ini jarum, dia bilang masih lagi sebesar lengan. Sado-sado tangan si Adrian tu, sebesar lengan nih jarum ni, dia bilang. Pokok ni dulu baru saja kami tanam dari benih. Sekarang tengoklah, pokok ni sudah besar berbuah. Orang kami yang dulu muda belia, kami jadi tua, tiada gigi. Itu jarum sekarang tinggal lagi macam jarum kecil yang bertagar-tagar sudah bekarat. Melambangkan jauhnya Cina dari Singapura. So Raja Suran pun kan salah niat dia kan untuk serang Cina. So kita balik di sini, Maharaja Cina ini, MC ini artinya Maharaja Cina, dia menghantar sebuah pilau yang syarat itu artinya penuh, syarat berisi jarum. Tengok orang Cina ini suka jarum. Syarat berisi jarum ke Melaka. Okay, itu kapal penuh dengan jarum. So gambaran jarum tu di sana yang memenuhi pilau tu adalah gambaran tentang ramainya rakyat Cina yang tidak boleh dihitung. Sebab kalau itu pilau penuh jarum, siapa yang sanggup pergi kira itu jarum? 1, 2, 3, 4 sampai habis. Tidak kan? So itu menggambarkan ramainya rakyat Cina dihantar ke Melaka. Kemudian SMS, siapa tu SMS? Siapa SMS? Sultan Mansur Shah. Pandai. Sultan Mansur Shah membalas bingkisan ini. Okey, kalau tadi Maharaja Cina hantar pilau berisi jarum, sekarang Sultan Mansur Shah isi itu pilau dengan sagu rendang. Itu sagu rendang digelek oleh setiap rakyat Melaka. Okey, jadi ini pun menggambarkan ramainya rakyat Melaka. Jadi apabila sampai di Cina, Maharaja Cina nampak ini sagu rendang, dia pun tanyalah dengan utusan pada waktu itu dari Melaka ke Cina. Utusan dia ialah ni Tun Perpati Putih. Tun Perpati Putih. So Tun Perpati Putih ditanyai oleh Maharaja Cina, apa tu sagu rendang, macam mana kamu buat? Terus Tun Perpati Putih bilang, itu sagu rendang digelek oleh setiap rakyat di Melaka. Jadi itulah lambangnya berapa banyaknya rakyat Melaka sebab penuh satu pilau dengan sagu rendang. Jadi apabila Maharaja Cina dengar ni, wah dia bilang itu sagu rendang makanan Sultan Melaka kena gelek oleh setiap rakyat. Jadi saya mau saya punya beras yang saya makan, dia bilang ditumbuk bukan ditupas jangan tumbuk jangan kamu pergi tumbuk tu berasnya sampai hancur. Kamu buka sebiji itu beras untuk saya makan. Itu permintaan Maharaja Cina. Kemudian yang paling penting peristiwa kedua di sini ialah peristiwa perkahwinan dan sembah. Bila Maharaja Cina ni mengetahui kebesaran Sultan Mansur Shah, maka Maharaja Cina mahu kawinkan putri dia, iaitu Putri Hang Liu dengan Sultan Mansur Shah. Tujuan dia satu, untuk mendapatkan sembah daripada Sultan Mansur Shah. Oh, dia bilang, Sultan Mansur Shah raja yang besar. Saya kawinkan putri saya dengan dia supaya dia sembah sama saya. Boleh paham nggak? Boleh paham? Boleh. Oke, so cikgu teruskan. Jadi, untuk itu, Maharaja Cina dia sudah bilang, oh saya mau kasih kawin saya punya putri sama itu Sultan Mansur Shah. Lalu dia pun cakap dengan itu Tun Perpati Putih. Tun Perpati Putih, tolong bagi tahu kau punya Raja Sultan Mansur Shah datang sini Cina hadap sama saya mau kasih kawin dia sama itu saya punya putri nama Hang Liu. Nah itu Maharaja Cina punya cakap. Dia mau Sultan Mansur Shah datang ke Cina menghadap dia dan dia akan kawinkan dengan putri dia. So seolah-olah Sultan Mansur Shah yang mahu berkahwin dengan putri Hang Liu. Jadi Tun Perpati Putih pun jawab begini, wah tak ada boleh, Sultan Mansur Shah tak ada boleh kasih tinggal itu Melaka. Sekarang Melaka sedang berperang. Itu jawaban Tun Perpati Putih. Dia bilang,
Sultan Mansur Shah tidak boleh keluar dari Melaka. Melaka sedang berperang. Betul kan Melaka sedang berperang pada waktu itu? Siapa tahu? Ya atau tidak? Jawaban paling memerangkap nih. Cepat jawab, habis masa kita nih. Tidak. Siapa tuh? Tidak tuh. Siapa? Siapa tuh? Angel kan? Angel juga lah. Oke, Angel betul. Memang Melaka tidak berperang. Tun Perpati Putih sengaja cakap begitu sebab dia tidak mau Sultan Mansur Shah merendahkan maruah dan martabat diri dia untuk pergi ke Cina menghadap Sultan Maharaja Cina dan minta agar dia dikawinkan dengan Putri Hang Liu. Tak payah buat begitu. Raja dia, Sultan Mansur Shah, raja yang besar. Tak payah pergi menghadap untuk minta dikawinkan. Ya sebenarnya tiada peperangan. Itu hanya tipu muslihat Tun Perpati Putih untuk menjaga maruah dan darjat Sultan Mansur Shah. Oke, so akhirnya Tun Perpati pun cakaplah. Kalau memang, ini dia cakap sama Maharaja Cina. Maharaja Cina, kalau lu mau lu punya putri kawin dengan gua punya raja, lu kirim lu punya putri sama gua bawa pergi Melaka, sampai Melaka, itu putri lu, Putri Hang Liu akan kawin dengan Sultan Mansur Shah, gua punya raja. Dia cakap begitu. Itu Tun Perpati bilang, kalau kau mau anak kau ini kawin dengan Raja Melaka, kau kasih ikut dia sama saya, sebab saya kan sudah mau balik Melaka. Kau kasih ikut dia sama saya bawa dia balik Melaka, saya persembahkan kepada Sultan Mansur Shah, mereka akan berkawin. Paham? 11 sudah. Paham? Paham. Oke. So, kemudian selepas sahaja ini kedal, peristiwa ketika kedal. Siapa yang kedal? Siapa kedal? Siapa Raja kedal? Cina. Yes. Ingat apa itu penyakit kedal? Gatal-gatal juga. Penyakit kulit, gatal-gatal. Siapa yang pernah kena penyakit kedal pada bab awal-awal? Raja Cina. Ah, Raja Cina. Sebelum ini. Sebelum ini, siapa yang kena penyakit kedal pada bab yang sebelumnya? Yang bini-bini raja lagi. Ya, siapa punya bini-bini raja itu? Bini-bini raja siapa? Siapa? Ah, siapa? Termenung sudah si Mary Cassandra mengingat. Siapa punya bini? Kamu pergi ke Palembang, pusing kiri, pusing kanan, Mary. Tribuana Kak. Yes, Sri Tribuana, betul. Sri Tribuana dulu masa dia kawin dengan semua putri di negeri Palembang tuh, semua kena penyakit kedal kan pagi-pagi. Cuma lepas dia kawin dengan putri Demang Lebar Daun, barulah tidak kena penyakit kedal lepas orang menandatangani wa'ad. Okay. So penyakit kedal ni penyakit gatal-gatal pada kulit telah menimpa Sultan Maharaja Cina sebaik dua hari selepas dia menerima sembah daripada Maharaja Cina, daripada Sultan Mansur Shah. Kenapa Sultan Mansur Shah sembah Maharaja Cina? Kerana of course lah dia kena respect dia punya mentua. Kan dia sudah kawin dengan Putri Hang Liu. Lepas dia kawin dengan Putri Hang Liu, dia pun kirim surat sembah kepada Maharaja Cina. Okey, Maharaja Cina sangat happy. Tapi 2 hari selepas dia terima sembah daripada Sultan Mansur Shah, maka dia telah terkena penyakit kedal. Macam mana diubati oleh para bomo, para pawang, tidak juga dapat sembuh. Cuma sembuh setelah baginda meminum, mandi dan membasuh mukanya menggunakan air basuhan kaki Sultan Mansur Shah. Okey, cikgu mau tanya nih, kebatnya. Dia kena kedal. Macam mana diubat pun tidak sembuh. Dia cuma sembuh setelah meminum, memandi dan membasuh mukanya menggunakan air basuhan kaki. Apakah gambaran peristiwa? Kenapa jadi begitu? Kenapa dia kena penyakit kedal dan kenapa dia hanya sembuh setelah minum, mandi dan basuh air basuhan kaki Sultan Mansur Shah? Siapa mau jawab? Keturunan raja. Tidak.
Ketulahan Cigo. Lambang kebesaran raja Cigo. Yes, itu lambang kebesaran raja, boleh diguna. Maksudnya, tahniah. Bagus lah kamu orang semua rajin menjawab. Itu Cigo suka lah. Pandangan kan? So sebenarnya kenapa jadi begitu? Sebab Sultan Mansur Shah ini adalah seorang raja yang berdaulat. Kamu masih ingat ada satu peristiwa Raja Suran ketika di laut, diorang tiada air minum, air tawar, dia turunkan gelung rotan, dia letak di tengah laut, dia letak dia punya ibu jari kaki dan air di dalam gelung rotan itu jadi tawar. Masih ingat? Masih juga. Itu adalah contoh gambaran raja berdaulat. Oke, kamu tahu juga Sultan Mansur Shah ini adalah susur jalur keturunan yang berasal daripada Raja Suran. Jadi sebab itu apabila raja yang tidak berdaulat seperti Maharaja Cina mendapat sembah daripada seorang raja yang berdaulat, seorang raja yang berketurunan besar, maka sebab itu Maharaja Cina mendapat kedal, penyakit kedal. Dan dia hanya sembuh setelah dia meminum air basuhan kaki raja tersebut. Artinya di sini, Maharaja Cina, walaupun dia sebuah kuasa besar, dia punya kedudukan tidak menandingi kebesaran Sultan Mansur Shah. Bayangkan air basuhan kaki, dia minum, dia mandi, dan dia basuh cuci muka dia. Baru hilang penyakit kedal dia. Artinya, darjat Maharaja Cina adalah di bawah daripada Sultan Mansur Shah. Sebab itu Maharaja Cina sebenarnya tidak boleh menerima sembah daripada Sultan Mansur Shah. Jadi apabila berlaku ini, setelah sahaja Maharaja Cina itu sembuh, dia terus cakap sama dia punya menteri. Dia bilang, kasih tahu saya punya anak cucu, jangan kamu buat ni dua perkara. Saya mau dirang mau ingat ini dua perkara. Satu, jangan pernah minta sembah dari Raja Melaka. Dua, bermuafakatlah kamu selalu dengan Raja Melaka. Muafakat selalu, jangan bergaduh. Itu dua pesanan, dua nasihat daripada Maharaja Cina kepada anak cucu dia. Okey, macam mana? Boleh ikut? Boleh faham dengan jelas? Boleh faham dengan jelas? Ada soalan? Ada soalan? Boleh. Macam sedih je bunyi tu Rex. Ada soalan? Cikgu. Yes. Yang Nina ni kan cikgu maksudnya yang si Maharaja Cina ni dia minum tu air basuhan kaki si Sultan Mansur Shah, itu betul-betul penawar dia kah atau cara Melaka bagi tipu maslahat kepada si Maharaja Cina supaya jangan sembah dorang? Oh, sebenarnya itu adalah cara menyembuhkan dia, bukan muslihat. Betul-betul itulah penawar kepada penyakit kedal dia. So kalau Maharaja Cina tidak dapat air basuhan kaki daripada Raja Melaka, penyakit kedal itu akan berterusan menyerang Maharaja Cina. Okay? Okay, thank you. So saya continue sikit lagi. Okay, ini ialah Tun Perpati Putih. Tun Perpati Putih ialah anak adik kepada Tun Perak. Adik Tun Perak. Kamu ingat ada Tun Kudu, Tun Perpati Putih, ada Tun Perak. 3 orang adik-beradik. Okey, ketika di Cina, Tun Perpati Putih ini dia memakai 10 cincin ketika menghadap Raja Cina. Sepanjang dia berada di balai menghadap, dia menggunakan 10 cincin, dan apabila ada menteri yang pandang cincin dia itu, 10 jari di 10 cincin. 10 cincin di 10 jari. Apabila menteri Cina memandang cincin dia akan bagi. Besok dia menghadap lagi Raja Cina, dia pakai lagi 10 cincin. So kalau 10 orang lagi tu menteri tengok dia punya cincin, dia bagi lagi 10 cincin tu kepada tu menteri Cina. Jadi ini sebenarnya melambangkan 2 perkara. Satu, kekayaan, yang paling jelas dia menggambarkan kekayaan pembesar Melaka dan juga semestinya menggambarkan kekayaan Raja Melaka. 10 cincin, 10 jari. Karena tengok, dia bagi. Besok dia pakai lagi 10 cincin, 10 jari. Karena tengok, dia bagi. Okey, itu kekayaan. Okey, ini yang of course kamu ingat, peristiwa makan kangkung. Tun Perpati Putih adalah seorang yang bijak ke Melaka. Okey, kawinlah. Ini faham? Ini very simple.
Very simple. So peristiwa kebijaksanaan Tun Perpati Putih sini adalah pertama, dia berjaya pandang wajah Raja Cina. Ketiga, dia tipu bahawa kedua, dia tipu bahawa Sultan Mansur Shah tidak boleh datang ke Cina untuk menghadap Maharaja Cina kerana Melaka sedang berperang. Itu dua kebijaksanaan lah. Okay? Akhirnya Puteri Hang Liu dikirim ke Melaka. Okey, ini utusan ke Cina. Ini adalah slide terakhir, Cikgu rasa. Ya, slide terakhir. Okey, Puteri Cina ke Melaka. Dalam episod Puteri Cina ke Melaka ni, tadi kan Cikgu bilang Tun Telanai, si Tun Perpati Putih telah bawa Puteri Cina ni balik ke Melaka. Okey, hasil perkahwinan Puteri Hang Liu, Puteri Cina ni nama dia Puteri Hang Liu, dengan Sultan Mansur Shah, mereka dapat anak lelaki namanya Padukah Hamimat. Okey. So tadi kan juga dah cakap Sultan Mansur Shah kirim surat sembah kepada Maharaja Cina. Masih ingat kan baru tadi tu yang terus Maharaja Cina kena kedal tu? Masih ingat kan? Masih ingat? Masih. Alright. So untuk bawa surat sembah pergi Cina ni, utusan yang dihantar dari Melaka ialah Tun Telanai dan Menteri Jana Putra. Tun Telanai dan Menteri Jana Putra. Kamu kan ingat ni nama dua, sebab nanti kamu akan jumpa balik nama ni. Jadi isi surat sembah daripada Sultan Mansur Shah ialah, sahaya anak Raja Melaka empunya sembah pada Raja Benua Cina. Apa erti ni? Sebenarnya, sahaya anak Raja Melaka empunya sembah pada Raja Benua Cina. Kalau dalam ayat biasa, apa erti ayat ni? Tolong jawab, Cikgu. Ini masa modis sudah. Maksud dia mungkin saya anak Raja Melaka ingin sembah kepada Raja Cina. Betul lah tu Mary. Bukan lagi mungkin. Itulah artinya. Sebab tadi kan Cikgu ada cakap sahaya ni sebenarnya artinya saya kan? Kan? Iya. Okey. Cuma harus kamu ingat perkataan sahaya ni dia ada dua konotasi. Satu, sahaya itu merujuk kepada saya, dan satu lagi sahaya itu merujuk kepada hamba. Cuma kalau dalam isi surat ini sebenarnya memang bermaksud saya anak Raja Melaka, iaitu Sultan Mansur Shah, saya anak Raja Melaka menyembah Raja Cina. Memang dia kirim sembah. Okey, itu isi surat. Tolong ingat isi surat. Okey, kemudian tanpa semana-mana dengan kuasa Tuhan, kapal ataupun perahu kenaikan Tun Telanai dan Menteri Jana Putra ni dipukul ribut, lalu terbias. Bukan pula pergi Cina, pergilah pula ke Brunei. So pergi ke Brunei, kemudian di Brunei, Raja Brunei itu tanyalah sama Menteri Jana Putra dan Tun Telanai. Dia bilang, Raja kamu kirim sembah sama Raja Cina? Itu soalan daripada Raja Brunei. Terus Tun Telanai buat tipu muslihat. Dia tidak mahu rajanya, Raja Melaka, Sultan Mansur Shah, dipandang rendah oleh kuasa asing seperti Brunei. Dia tidak mau akun raja dia tu menyembah Cina. So dia bilang, bukan Sultan Mansur Shah. Ya. Sebab perkataan sahaya tu artinya hamba. Dia bilang Tun Telanai. So dia twist itu fakta. Fakta sebenar memang Sultan Mansur Shah yang kirim sembah. Tapi untuk jaga maruah Sultan Mansur Shah ni di mata Raja Brunei, Tun Telanai bilang bukan Sultan Mansur Shah kirim sembah, tapi hamba kepada Sultan Mansur Shah yang kirim sembah. Kerana perkataan sahaya itu merujuk kepada hamba. Itulah ceritanya. Macam mana? Faham? Paham, Cikgu. Ada apa-apa soalan? Cikgu buka kepada sesi soalan. Kemuskilan kah, apa-apakah, sebab daripada cikgu untuk bab 6 ni sudah selesai. Selepas 2 hari kita bincang, kita telah selesai kupas sinopsis bab 6. Peristiwa kita di Majapahit dan di Cina serta di Melaka. So, rumusan cikgu untuk episod ini sebenarnya satu perkara yang paling penting kamu nampak di sini ialah adanya hubungan muhibah di antara Melaka dengan dua kuasa besar, iaitu dengan Majapahit dan juga dengan Cina. Ini dua kuasa besar pada waktu itu.
hubungan diplomatik ataupun hubungan muhibah ini dijalinkan melalui macam mana? Melalui apa? Melalui perkawinan. Pandai Sonia kata melalui perkahwinan, betul. So hubungan muhibah di antara Melaka Majapahit dan di antara Melaka dengan Cina terjalin melalui perkahwinan. Siapa nama Raja Puteri Majapahit yang kahwin dengan Sultan Mansur Shah? Siapa? Makan janda makan, Vanessa, cari tenaga. Raden Galo Awi Kesuma. Itu mama dia. Raden Galuh Cendra Kirana juga. Yes, Raden Galuh Cendra Kirana. Kamu jangan confuse ha. Raden Galuh Awi Kesuma mama. Suami dia si Kimas Jaya. Anak diorang baru Raden Galuh Cendra Kirana kawin dengan Sultan Mansur Shah, dapat seorang anak lelaki namanya tengok Angel, tengok kipas. Dan di Kelang. Raden di Kelang. Okey, betul, pandai. Okey, manakala perkahwinan dengan puteri Cina. Siapa nama puteri Cina? Hang Liu. Pandai, Puteri Hang Liu. Dapat berapa orang anak? 1, betul Mary. 1. Siapa kasih tambah 2 tu? Siapa nama anak tu Mary? Hamimat. Paduka Hamimat. Jadi apabila Melaka ni jalin hubungan dengan kuasa besar, of course dia akan mendatangkan impak bagus kepada Melaka. Iaitu menyebabkan apa? Kamu rasa apa? Merasa apa? Apa kebaikan yang diperoleh Melaka melalui hubungan berbaik-baik dengan dua kuasa besar, dengan Cina dan juga dengan Majapahit? Apa kebaikan yang Melaka dapat? Dapat meluaskan tanah jajahan. Meluaskan tanah jajahan. Macam mana tu Dirna kan ni? Iya juga. Dirna macam mana meluaskan tanah jajahan? Macam contohlah, Melaka jalin hubungan dengan Cina. Apa tanah jajahan yang dia perluaskan? Iya cikgu, time di Majapahit. Oh, di Majapahit. Okay, thank you. Yang 4 tu kan? Apa 4 tu? Indragiri, Jambi, Tungkal, dan Siantan. Pandai, okey. Okey, betul lah. Dia dapat meluaskan kawasan tanah jajahan. Lagi yang paling ketara ialah kedudukan Melaka semakin kukuh. Dua kuasa besar telah melindungi dia daripada ancaman-ancaman kuasa luar lain lah. Okey, itu yang paling jelas lah. So sebenarnya untuk tajuk ini, dia lebih banyak menggambarkan tentang aspek pembangunan negara. So, kamu cuba lihat, cuba kupas aspek pembangunan negara yang terdapat di dalam bab 6 ini. Dari segi kepimpinan misalnya, tengok Sultan Mansur Shah, apa nilai kepimpinan dia? Pandangan jauh, contoh, dia jalin hubungan diplomatik kan? Contoh. Lepas tu kamu cari lagi, apa nilai-nilai kepimpinan pada watak Sultan Mansur Shah? Kemudian kamu juga nampak di situ ada peraturan dan undang-undang. Contoh bila Hang Tuah, dia melanggar hukuman, melanggar undang-undang menggunakan dayang raja, gundik raja contohnya, dayang raja, dia dihukum bunuh. Sama juga ekonomi ada di sana. Bidang ekonomi, iaitu dusun kan ada kan? So, untuk tajuk ini apa yang juga akan mau kamu analisis selepas ini adalah coba keluarkan apakah aspek-aspek pembangunan negara berserta contoh dia yang terdapat di dalam bab 6 inilah. Okey? Adakah penerangan topik pada hari ini dapat kamu faham secara tuntas disambung dengan yang kemarin dan hari ini? Boleh faham? Paham, Cikgu. Okay, so, Cikgu harap apa yang kamu pelajari pada hari ini akan dapat kamu ingat sampai kamu habis exam semester 3. Jangan kamu ingat ini hanya untuk SEM 2, please. Salah tu kalau kamu ingat hari ini punya pembelajaran hanya untuk SEM 2. SEM 3 kamu masih kena ingat peristiwa-peristiwa dalam pelajaran SEM 1 dan SEM 2.
Oke, ada apa persoalan? Dari Cikgu sudah habis. Cikgu, kami mau jalan sudah. Oke, silakan jalan. Oke, sebelum itu mari kita bergambar dulu. Mana si Angel nih? Mary. Boleh kamu yang ambil gambar? Boleh. Coba Cikgu stop. Oke, on kamera kamu orang. Semboyo tuh nah, si Adrian. Rambut dia lah handsome. Oke, ready lah. Tugasan kamu hari ini itu yang latihannya share tuh kamu jawab tugasan. Dan sepatutnya semalam kamu hantar kamu punya sinopsis lengkap itu. Sinopsis lengkap dari yang kemarin sampai yang hari ini. Kan Cikgu sudah share itu bahan kan? Kalau Mary mau keluar lepas nih Mary close. Ada Mary Cikgu udah ready, buyuk. sekali lagi. Oke, thank you. Thank you MPP boleh bersurai. Yang lain stay ya, sebab kita punya klub citra akan perjumpaan di sini. Kita direct. Dan keluar. Kalau kamu mau pergi minum, boleh pergi minum.